Okey, jom kita terus masuk ke topik hari ini. Sebagai seorang kaunselor baharu, kita tahu yang faham teori saja tak cukup kan? Anda kena tahu macam mana realiti sebenar bila berhadapan dengan klien dalam bilik sesi. Jadi hari ini, kita nak rungkai panduan praktikal langkah demi langkah untuk satu sesi kaunseling. Untuk bagi gambaran yang betul-betul jelas, kita akan ikuti satu kajian kes klien bernama Ali yang sedang bergelut dengan isu ketagihan metamfetamin. Jom kita mulakan. Penerangan ini akan jadi peteyalan kita hari ini. Kita akan sentuh tentang kemahiran asas dan kemudian beralih ke tahap 1 hingga tahap 5 dari membina kepercayaan sehinggalah ke penamatan sesi. Dari detik pertemuan pertama sehinggalah ucapan selamat tinggal, kita akan tengok secara terperinci bagaimana setiap langkah ini sangat penting. Baiklah, kita mula dengan bahagian 1, kemahiran asas kaunseling. Sebelum kita buka pintu dan panggil Ali masuk, kita kena pastikan toolbox mental kita dah lengkap dan bersedia. Ini adalah senarai kemahiran asas yang wajib anda kuasai. Untuk sesi ketagihan seperti Ali, kemahiran mendengar secara aktif tu memang sangat-sangat kritikal. Contohnya, bila kita guna dorongan minima macam sekedar sebut, saya faham perasaan anda, teruskan, ia sebenarnya membina rasa empati. Dan jangan sesekali pandang rendah pada kesenyapan. Kadang-kadang, memberi ruang senyap yang strategik membolehkan klien proses emosi mereka yang berat tu tanpa rasa tergesa-gesa. Seterusnya, kita beralih ke bahagian 2, iaitu tahap 1, membina kepercayaan. Toolbox dah sedia dan di sinilah secara rasminya kita bertemu dengan Ali buat kali pertama. Dalam kaunseling, semuanya adalah tentang kolaborasi. Matlamat paling awal anda di sini adalah untuk wujudkan persekitaran yang sangat terbuka dan menyokong. Supaya Ali rasa betul-betul selamat, anda kena tunjukkan yang anda ni profesional tapi pada masa yang sama, mudah didekati dan mesra. Untuk wujudkan ruang selamat tu, anda boleh guna skrip mudah macam ni. Sebelum kita mulakan sesi, peranan saya di sini adalah untuk mendengar, memahami dan cuba bantu Ali. Sangat ringkas kan? Tapi ini adalah detik penting di mana kita terangkan yang sesi akan berlangsung sekitar 45 minit, tetapkan simpadan kerahsiaan dan berikan jaminan bahawa kita ada untuk bantu, bukan untuk menghukum. Bila kepercayaan mula terbina, kita masuk pula ke bahagian 3, iaitu tahap 2, meneroka isu. Di fasa inilah, kita mula menggali masalah klien dengan lebih mendalam. Di tahap ni, anda memang akan bergantung penuh pada kemahiran melayan. Anda bukan sekadar tadah telinga dengar apa yang Ali luahkan, tapi perhatikan juga bahasa tubuhnya. Mungkin dia mengelak bertentang mata atau tangan dia nampak gelisah. Kita nak kumpul maklumat untuk cari punca sebenar isu ketagihan dia dan pada masa yang sama, kita nak bantu Ali sedar dengan keadaan emosi dia sendiri. Tapi pernah tak anda terfikir, kita dah teruka masalah Ali panjang lebar. Tapi macam mana kita nak tukarkan cerita dia ni jadi satu matlamat yang boleh diukur? Sebenarnya, ini adalah titik perubahan yang paling kritikal dalam sesi anda. Sebab kita tak boleh terperangkap dan asyik bincang pasal masa lalu je. Kita kena mula pandang ke depan cari penyelesaian. Jadi, selamat datang ke bahagian 4, iaitu tahap 3, menetapkan matlamat yang jelas. Di sinilah proses perbincangan dua hala mula ubah masalah Ali yang nampak serabut tu kepada objektif yang lebih konkret. Untuk bina matlamat yang betul-betul jujur dan berkesan, kadang-kadang anda terpaksa guna kemahiran yang sedikit mencabar seperti konfrontasi secara berhemah. Contohnya, Ali kata nak berhenti sak dadah tapi saya perasan Ali masih simpan nombor pengedar tu. Teknik ini bantu Ali nampak realiti ketagihannya tanpa sebarang alasan lagi. Bila matlamat dah jelas, kita terus ke bahagian 5, tahap 4, plan tindakan. Yang paling menarik di tahap ni ialah macam mana kita nak pecahkan matlamat yang besar tadi kepada langkah-langkah yang kecil dan praktikal. Untuk pastikan plan tu betul-betul menjadi buat Ali, anda wajib ikut langkah-langkah ni. Pertama, pastikan plan tindakan tu jelas. Kedua, ia mesti bersesuaian dengan kemampuan dan budaya Ali. Ketiga, mulakan dengan sesuatu yang sangat mudah supaya dia tak rasa stres. Dan keempat, letak jangka masa yang pendek. Kalau tugasan itu terlalu susah atau lama, klien kebiasaannya akan cepat putus asa. Sebagai profesional, anda perlu dokumentasikan plan ini. Tuliskan dengan terang langkah-langkah yang perlu Ali buat, berapa lama tempoh masanya dan macam mana anda berdua akan nilai dia berjaya atau tak nanti. Ingat ya, dokumentasi ini bukan sekadar kerja menaip atas kertas kosong. Ia sebenarnya satu kontrak komitmen dan manifestasi harapan di antara anda dan juga Ali. Akhir sekali, bahagian 6 iaitu tahap 5, penamatan berjaya.
Suka untuk saya ingatkan yang fasa penamatan ni terpakai untuk dua situasi. Bila kita nak tamatkan sesi 45 minit pada hari tersebut dan juga bila kita menamatkan terus hubungan kaunseling pada masa hadapan. Kalau untuk menamatkan satu sesi, anda boleh buat rumusan jelas macam ni. Berdasarkan sesi hari ini, Ali dah bersetuju untuk dapatkan rawatan secara sukarela. Dan dalam 2 hari ni, ada beberapa tindakan yang perlu dibuat. Anda tegaskan semula plan 2 harinya tu dan tetapkan masa untuk perjumpaan seterusnya. Skrip ni beri struktur dan harapan sebelum dia bangun melangkah keluar dari bilik anda. Sekarang, cuba bayangkan kita dah melangkah jauh ke depan. Macam mana nak tahu dia ada kemajuan? Kita bandingkan tingkah laku asas dia. Tengok perbezaan antara Ali pada sesi 1 yang agak keliru dan kuat ketagihannya dengan Ali pada sesi 12 yang kini lebih positif dan berjaya uruskan dirinya dengan sangat baik. Perbandingan inilah bukti nyata yang proses langkah demi langkah kita tadi memang berhasil. Dan bila dah tiba masa untuk benar-benar tamatkan hubungan perkhidmatan kaunseling ni, gunakan peneguhan positif akhir. Kita dah jumpa sebanyak 12 sesi, Ali berjaya atasi masalah ni dengan baik dan saya harap Ali terus kekalkan kepulihan di luar sana. Di sini, anda melepaskan Ali dengan rasa berdaya supaya dia yakin untuk terus sihat secara berdikari. Pada akhirnya, peranan anda sebagai kaunselor adalah untuk memimpin klien seperti Ali melalui perjalanan berstruktur ini. Anda bekalkan mereka dengan alatan yang cukup supaya mereka mampu ubah masa depan. Ia mungkin bermula dengan cuma duduk dan mendengar, tapi impaknya ialah satu transformasi hidup yang menyeluruh. Ketagihan itu bukan tidak penamat, ia hanyalah permulaan cerita pemulihan. Persoalannya sekarang, adakah anda dah bersedia nak jadi ejen perubahan untuk klien anda yang seterusnya?